Orang yang sembahyang tahajud, yang mana Allah Ta'ala kurniakan pada dia, yang Allah Ta'ala tak kurniakan pada sembahyang-sembahyang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in wa fi 'ilmika ka'inun aw qad kan. Uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله والله أكبر 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 الله أكبر نحن المحمدين ولله الحمد الله أكبر نحن المحمدين ولله الحمد الله أكبر نحن المحمدين ولله الحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم رب يسر ولا تعسر يا كريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi tuan-tuan, solat tahajud ni kalau dalam bahasa mudah tuan, solat tahajud ni dia ni sebenarnya dari segi hakikat dia semua, hakikat solat tahajud ni dia ni sunat. Dia sunat muakkad kan tau. Sunat muakkad. Sunat yang dituntut dan yang dituntut dia diperberatkan oleh syariat dan semua. Dia syarat perberatkan. Jadi kalau boleh jangan tinggallah. Itu kalau boleh lah. Dia soal bila sebut sunat muakkad ni memang kita kena jaga betul dengan kena. Kalau boleh jangan tinggal. Jangan tinggal. Naik atas kapal terbang ke, kita pergi contoh kita pergi ke England ke, kita nak pergi ke London ke, nak pergi ke USA ke, Amerika yang memakan masa perjalanan jauh dan semua. Kita boleh semayang. Kita semayang atas kapal terbang, kita semayang sunat. Okey, atas kerusi kapal terbang kita boleh kan. Kalau kita duduk business class pula, masya-Allah tabarakallah, business class boleh tidur flat, boleh tidur. Kursi dia besar, luas, ruangannya luas, kita boleh semayang pula kat situ. Masya-Allah kan. Tapi kalau kita duduk kelas ekonomi pun boleh, tak ada masalah. Kelas ekonomi pun boleh. Dan ustaz pun pernah kan, ustaz jauh-jauh bukan pergi jauh sangat, pergi Mekah tu je lah. Tu paling jauh sekali lah. Dulu pernah sekali pergi India, jauh tapi jauh Mekah lagi. Itulah kita kalau kena flight kita malam, kalau flight kita malam dan kita akan sampai pagi subuh di pagi di Mekah, di Mekah atau di Madinah, maka semalam tu kita sembahyang tahajud lah. Boleh atas kerusi boleh kita insya-Allah. Tak kira kita di mana. Atas kenderaan ke, atas kereta api ke. Ustaz pernah dulu masa ustaz muda-muda dulu tak pandai naik kapal terbang, tak pandai beli tiket kapal terbang dulu, tak pandai naik kereta api je. Tu pun naik kereta api dah rasa hebat dah tu, naik kereta api tu duduk dia sleeping bus, tempat tidur. Tu dah rasa orang Kelantan kata boleh angkat ibu jari dah. Boleh angkat ibu jari dah tu. Duduk bawa anak-anak semua duduk lah. Setiap seorang satu katil, yang sonok pakai berebut dan duduk atas semua, tak mau duduk bawah. Jadi ajar anak-anak semayang sunat, kita semayang boleh, kita semayang sambil duduk tak apa. Tapi kalau semayang wajib kita semayang sambil berdiri. Kita kena berdiri lah, berdiri. Dia ajar anak bagaimana cara nak itu. Jadi semayang tahajud ni dia sunat muakkad yang diberatkan dah. Syarat beratkan, syarat beratkan untuk kita lakukan. Boleh jangan tinggallah, kalau boleh jangan tinggalkan. Okey, dan keutamaan semayang tahajud ni tuan semua, dia Allah Taala tak bagi pada semayang lain. Allah Ta'ala tak bagi pada semayang-semayang lain. Tak ada keutamaan dia dalam semayang-semayang lain. Kalau tuan-tuan semayang, contohlah tuan-tuan semayang isyak lah. Ni. Semayang isyak 100%, 100% khusyuk. Sikit pun tak khusyuk. Sikit pun tak ada tak khusyuk. Khusyuk lah 100%. Oh nangis betul, air mata keluar, berjurai-jurai keluar dia. Khusyuk 100% khusyuk. Tak ada sikit, tak ada lubang pun yang tuan-tuan tak khusyuk. Tetap Allah tak bagi sebagaimana Allah Ta'ala bagi pada orang yang semayang tahajud. Dia nak beritahu tu keutamaan. Bukan kata semayang tahajud tu lebih pada semayang wajib, tak. Tapi nak beritahu keutamaan Allah Ta'ala bagi kepada solat tahajud tu. Jadi menunjukkan kalau kita menunjukkan kalau kita tidur malam, kena bangunlah. Kena bangun semayang tahajud. Itulah. Itu yang tidak Allah Ta'ala tak bagi pada solat-solat lain. Solat taubat tak ada, solat witir tak ada. Okey, dia bagi pada solat tahajud dia tuan semua. Okey.
Okey, dalam itu kalau tuan-tuan nak tengok dia benar, nak tengok dalil dia, tak tahu baca-baca dalil Ustaz cuma bagi rujukan. Tuan-tuan boleh rujuk pada cuba tuan-tuan buka tengok dalam surah Al-Isra ayat 78. Cuba buka surah Al-Isra ayat 78, cuba baca. Cuba baca dia punya apa? Dia punya apa? Ayat tersebut dia baca terjemahan dia. 78, 79 dan 80. Situ. 78 ayat menunjukkan akan apa? Allah Taala suruh kita sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud dah merupakan satu sembahyang tambahan pada waktu malam tu. Sembahyang kita di samping kita sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, ada satu lagi sembahyang yang diutamakan oleh Allah Taala iaitu yang sembahyang tambahan, nafilah, sembahyang tambahan iaitu sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Okey, waktu malam dah semua waktu malam terbagi pada dua. Solat malam ni terbagi pada dua. Okey, satu dah semua, satu sebelum kita tidur. Tu dia panggil solatul lail. Sembahyang sebelum kita tidur tu panggil sembahyang malam. Sembahyang malam sebelum kita tidur. Tapi kalau kita sembahyang selepas kita tidur, tu panggil tahajud dan semua. Okey, dan tahajud ni dia berlaku selepas kita sembahyang isyak. Selepas sembahyang isyak tu baru berlaku sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Okey dah. Berbeza, terkejut dah. Dia terkejut beza kan. Beza dah dengan terkejut ni. Okey. Di sini tuan semua nak beritahunya kalau kita bangun sembahyang tahajud, okay, kita tidur satu lahzah tak kira. Sembahyang tahajud ni dia kena tidur. Tak boleh tak tidur semua. Tak boleh kena tidur. Satu lahzah. Satu lahzah ni maksudnya kalau kita contoh dalam zaman sekarang kita ada handphone kan. Tuan pernah dengar kan orang miss call kita sekali ya. Ni. Pek, trik, miss call. Tu satu miss call. Kan bunyi tu dah cukup lah. Maksudnya ibarat kita duduk gini tiba-tiba tu dah kira tidur dah. Dah kira satu lahzah. Saya kira tidur. Dah kira tidur dah. Kita dah boleh sembahyang tahajud. Dan sembahyang tahajud ni, waktu sembahyang tahajud dia terbagi pada 3. Sembahyang 3 dah semua. 3, 1. Ada dipanggil 3/3 malam, 2/3 malam, 1/3 malam, 2/3 malam dan 3/3 malam. Dia terbagi. Bagi itulah. Maksudnya, kalau kita bagilah, kalau isyak masuk pukul 8.30. 8.30 ni. 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30. Kita 9 jam dah. 9 jam. Okey. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 dah boleh sembahyang tahajud. Tu kira yang afdal. Yang afdal kita boleh sembahyang tahajud tu. Antara pukul 8 sembahyang isyak sampai pukul 11.30. 9.30, 10.30, 11.30. Okey, 11.30 tu afdal, waktu afdal. Waktu afdal kita nak sembahyang tahajud. Tapi syarat tidurlah. Lepas isyak kita tidur siap. Tidur, kita bangun. Tengok dah pukul 10.30 dah. Aku nak sembahyang tahajud. Allahu akbar. Boleh. Cuma walaupun waktu afdal, tapi kelas dia rendah lah. Maksudnya kalau kita kategori kelas tu, dia rendah sikit lah. Dia punya kelas tu tak rendah. Kelas tu tak tinggi, rendah. Okey, lepas tu, daripada pukul 11.30, 12.30, 12.30, 1.30, 2.30. Pukul 2.30 tu lebih afdal tuan. Lebih afdal lah. Pukul 12.30, 1.30, 2.30. Antara 12.30 hingga ke 2.30 tu lebih afdal. Kita tidur sedah pukul 12, sedah pukul 1. Pukul 1 dah bangun sembahyang, ambil sembahyang, mandi, ambil sembahyang, tu sembahyang. Tu lebih afdal. Dan yang paling lebih afdal, yang lebih afdal tuan semua ialah selepas tu, sebelum masuk subuh. Selepas 2.30, sebelum masuk subuh tu, masa memang lebih afdal. Di sinilah orang panggil waktu-waktu yang kita boleh pilih lah. Boleh pilih waktu mana kita nak. Kita nak rasa. Kalau kita rasa tak sihat, kita sembahyang awal. Kalau kita rasa sihat, kita boleh sembahyang yang ambil yang lebih afdal. Tuan-tuan, Ustaz lebih tahu. Kita ni kita tak tahu amalan mana yang Allah Taala terima amalan kita ni. Mungkin zikir kita ke, mungkin selawat kita ke, mungkin bacaan Quran kita ke, mungkin sembahyang kita ke, mungkin sembahyang sunat kita ke, mungkin sembahyang sunat pecah-pecah dah, mungkin sembahyang duha ke, sembahyang tahajud ke, sembahyang witir ke, sembahyang taubat ke. Kita tak tahu yang mana satu sembahyang, yang mana satu yang Allah Taala nak terima amalan kita. Jadi kita kena perlu buat semua tuan. Apa yang kita terima Allah, yang ulama bagi, Rasulullah SAW buat, kita buat semua tuan semua. Jangan fikir kelebihan ni kita buat saja semua. Okey, boleh? Okey, cuba rujuk pada ayat 78, 79, 80 surah Al-Isra lah, Al-Isra. Tuan-tuan boleh tengok kelebihan-kelebihan dia insya-Allah. Okey. Okey tuan semua, dalam solat tahajud ni tuan semua, kalau kita dapat solat tahajud, Allah Taala akan bagi 4 kelebihan. 4 kelebihan kepada orang yang solat tahajud, yang mana 4 kelebihan ni Allah Taala tak beri kepada siapa-siapa tuan semua yang tak buat sembahyang tahajud. Kalau dia sembahyang isyak, 1 jam sembahyang isyak. Allahu akbar, sembahyang isyak 1 jam. Dia baca 4 rakaat lah. 4 rakaat tu 1 juzuk dia baca.
Tak dapat 4 keutamaan yang Allah Taala bagi pada orang yang sembahyang tahajud. Ini sebab tu kena kejar dah, kena kejar sembahyang tahajud. Kena usaha juga sembahyang tahajud. Okay, kena usaha jugalah. Jadi malam tu Ustaz dah bagikan petua kepada anda ada malam tu Ustaz. Tapi Ustaz ulang balik. Pasal Ustaz bercakap tentang tahajud ni, ulang balik. Okay, ada yang tanya Ustaz, bagaimana kita nak bangun malam? Nak mudah kita bangun. Kalau mengikut kaedah Tuan Guru Haji Omar Jah Semak, Tuan Guru Haji Omar Jah Semak, dia beritahu, okay, siang hari kamu jangan lakukan apa-apa dosa. Jangan lakukan maksiat, jangan lakukan dosa. Kalau kamu lakukan maksiat dan dosa pada siang hari, nescaya kamu tak akan dapat bangun malam. Nescaya kamu tak akan dapat bangun malam. Sebab siang hari merupakan generator kepada waktu malam untuk kita bangun malam. Jangan buat maksiat. Itu je. Jangan buat dosa, jangan maksiat. Kalau terbuat juga, cepat-cepat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Minta ampun, minta maaf kepada Allah Ta'ala. Zikir, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sembahyang sunat taubat. Minta ampun betul-betul Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala ampun, kita boleh bangun. Dan yang kedua, pada waktu malam pula, jangan makan banyak dan jangan minum banyak. Kita Ustaz pernah lah masa kat pondok tu bersama dengan Tuan Guru kan. Tuan Guru kadang-kadang bila ada kenduri, kadang-kadang orang hantar kambing, orang hantar nasi, orang hantar laksa, orang hantar laksam, kadang-kadang nasi ke abu, malam-malam nak ambil berkat Tuan Guru ni, hantar bagi anak-anak pondok belajar, nak makan. Jadi Ustaz bahagian-bahagian jom kakak ni orang yang menyedia makanan. Orang Kelantan panggil jom kakak. Dia orang panggil bagian rewang kan. Okey, siap makanan, Ustaz bagian cepat-cepat letak nasi untuk Tok Guru. Kita sengaja letak nasi banyak dan air tu pun banyak. Tahu dah Tok Guru makan sikit tapi nak ambil berkat dia tu kita buat pergi. Tok Guru nasi Allah banyak nyawe, mu banyak. Tak apalah Tok Guru makan lah setakat Tok Guru nak makan. Air pun banyak air ni tak apa Tok Guru minum lah setakat nak minum. Tok Guru dia ambil sikit satu jeput, satu cubit, kalau kita bagi satu jeput. Sejeput. Dia ambil satu cubit dan letak mulut bismillah nak makan. Letak air bismillah. Letak tu je dia dah makan. Tu dah kadang-kadang tunggu. Kita tengoklah. Kita nak berebutlah nak makan bekas dia. Tapi nak bertanya, tu tunggu cara dia. Dia beritahu, okay, jangan makan banyak. Bukan tak boleh makan. Boleh makan tuan semua. Tapi jangan makan banyak. Sehingga sampai kita jadi ulas sawah. Duduk. Lepas makan, Allah kenyanya. Memang tak boleh bangun sama berat. Bila kita makan banyak, nafsu kita tinggi. Bila nafsu kita tinggi, memang kita payah nak bangun tidur. Bila nafsu kita tinggi, hati kita akan jadi mati. Makan banyak, nafsu tinggi, hati kita akan mati. Bila hati kita mati tu semua, kita tidur, memang tidur mati. Memang tidur mati, takkan dapat bangun. Takkan dapat. Susah. Kalau boleh bangun, memang rasa berat. Kain selimut tak sampai 1 kilo. Nak tolak tak boleh. Nak tolak tak boleh kain selimut tu. Nak angkat badan kita sendiri pun tak boleh. Ni lah. Nak beritahu. Tu kaedah Tuan Guru Haji Mat. Dan satu lagi tuan semua, kalau mengikut Tuan Guru Haji Mat Silah pula, dia bagi satu ayat. Satu ayat yang ayat surah Al-Kahfi tuan semua. Nanti Ustaz cuba buka. Ustaz akan bagi pada tuan semua. Okay, surah Al-Kahfi. Okay, tuan-tuan boleh tengok. Ustaz kongsi pada tuan semua. Kita surah Al-Kahfi ayat akhir. Ayat akhir. Kita tengok. Okay. Kita tengok. Okay. Nanti Ustaz akan bagi. Ayat ni tuan-tuan baca dia. Tuan-tuan niat, ya Allah bangun aku pukul 3.30. InsyaAllah tak payah pakai alam. Tuan-tuan akan sedar. InsyaAllah. Allah tak akan hantar mereka untuk kejut kita. Ayatnya berbunyi, Innal lazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadalika ila akhir sampai faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sampai situ. Ayat bermula pada innal lazina amanu. Ayat yang ke 107. 107 surah Al-Kahfi. Tuan ingat catat ayat 107 surah Al-Kahfi sampai akhir. Ayat surah dia sampai kan 107 hingga 110 surah Al-Kahfi. Kalau betul-betul hafal lah, tuan-tuan hafal sebelum tidur. Nak tidur tu kita baca innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Baca sampai habis. Niat, ya Allah Tuanku, bangunkanlah aku pukul 3.30. Bangunkanlah aku pukul 5. Nescaya insya-Allah tuan semua, tuan tak akan sedar waktu akan ada macam ada orang kejut tuan semua. Insya-Allah. Ni bukan ni Ustaz dah Ustaz dah sering buat. Waktu Ustaz duduk pergi kan ulang balik ke pondok tahun 96 sampai tahun 2001 2002. Okey, kadang-kadang tak balik tuan sama, tak balik, duit tak ada nak balik, tidur kat pondok. Okey,
Ayat baca ayat tu lah untuk bangun malam. Untuk bangun malam pukul 3, pukul 4 bangun kan. Ayat tu. Jadi insyaAllah tuan-tuan baca. Okey, Ustaz ijazah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh amal. Boleh amalkan. Boleh amal. Ayat tu innal ladzina amanu, ingat kan. Ayat 10 kan. 1 berapa? 1 tadi sampai ke 110 ayat lah. Ayat tu. Okey, insyaAllah. Itu kaedah-kaedah yang untuk memudahkan anda semua bangun malam. Bangun malam kan. Ataupun tuan saya kata bangun malam, siang hari kita dah tidur. Tidur qailullah kan. Tidur qailullah. Okey, sebelum zuhur, sebelum zuhur tuan tidur. Okey, ya aku bangun aku pukul 12.30. Ni aku nak siap-siap untuk sembahyang zuhur. Kita tidur, siap kita sedar. Kita akan sedar insya-Allah. Cuma ustaz lah Tuan Guru Haji Muhammad Silah dia pesan dia dah. Kalau tuan-tuan baca ayat ni innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzul sampai habis tu, tuan-tuan berjanji dengan Allah Taala, ya Allah aku bangun kalau pukul 3, aku nak bangun pukul 3 ni. Ni Allah Taala hantar malaikat kejut kita, tiba-tiba kita sedar, kita pejam mata balik. Kalau mengikut Tuan Guru Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata memang kita berdosa. Memang kita berdosa lah. Sebab kita janji dengan Allah Ta'ala, dia hantar malaikat kejut, bangun. Kita sedar, guys, tengok. Aduh, pukul 3 baru. Jangan kita janji nak bangun pukul 3, kita tidur balik. Dia mengikut Tuan Guru Haji Maksilah, dia kata, dosa lah. Itu wallah alam lah. Jadi, tapi kan paling bagus sekali kan tuan-tuan nak, kata mau guna yang innal lazi tadi, tuan-tuan boleh guna handphone. Guna handphone. Ada 3 handphone kan? Ada setengah orang ada 3 handphone. Nokia ada, Samsung ada, lepas tu apa lagi? Apple ada. 3 ni. Apple ada. Kita ada ni. Jadi, 3. Nokia set pukul 2.30. Samsung pukul 3. Lepas tu Apple pukul 3.30. Pukul 2.30 bunyi trek bunyi Nokia punya. Trek tutup, tidur balik. Lepas tu bunyi Samsung trek pukul 3, tutup balik. Lepas tu trek bunyi pukul 3.30, yang Apple punya trek tutup balik, tidur sampai cerah. Itu dah. Kalau boleh tuan semua, kita set betul, niat betul. Nak tidur malam, set. Kan baca sebelum, pastikan ada air semayang. Ambil air semayang, elok-elok kalau kita boleh semayang lah. Kalau perempuan tak boleh semayang, tak payahlah kan. Okay, kita tidur, perempuan pun perempuan dia tak perlu bangun sembahyang tahajud lah. Tak bangun sembahyang tahajud. Cuma kalau nak berdoa malam tu boleh bangun serta suami, bangun kan. Tengok suami kita sembahyang, kita bangun, kita mandi bersih. Mandi bersih badan saja, bukan nak sembahyang apa, duduk. Kita angkat tangan, kita doa untuk suami kita pergi kerja, minta ya Allah Tuhanku ni, mintalah suami aku ni selamat, dia pergi bekerja. Mintalah naik pangkat dia, ya Allah. Mintalah perniagaannya laris, ya Allah. Mintalah perdagangan dia laris, ya Allah. Minta kita doa. Sama-sama kita doa. Sebab waktu tahajud tu ialah waktu wali-wali tu semua. Waktu tahajud tu waktu wali-wali. Di mana Allah Ta'ala perintah malaikat turun. Tengok siapa yang berdoa, siapa yang beristighfar. Nescaya aku akan ampun dia. Kalau bisa aku ampun dia. Siapa yang minta apa-apa, aku akan bagi. Malaikat turun akan cari siapa yang berdoa pada Allah Ta'ala. Jadi kita sama-sama lah. Ni ada setengah anak murid ustaz ni tuan semua. Mereka nak rezeki. Susah hidup dia. Susah nak hidup. Susah hidup, rumah nak kena tarik, kereta nak kena tarik, macam-macam tak ada. Tapi malam tak mau bangun, tak boleh tuan semua. Bangunlah malam. Ustaz pesan bangun malam. Selalu Ustaz pesan. Sampai berbuih mulut dah Ustaz beritahu. Bangun malam, jangan malas. Kita susah, kita tak tahu syurga. Kita dapat syurga, Allah Ta'ala tak tahu. Semayang sampai hitam dahi pun belum tentu kita masuk syurga. Kita pakai serban 8 lapis, 20 lapis, 30 lapis, belum tentu kita masuk syurga. Kita janggut panjang sampai ke pusat pun belum tentu kita masuk syurga tuan semua. Tak tahu yang kita tak tahu macam mana. Bangun malam dosa, bangun malam minta doa pada Ta'ala. Ustaz akan beritahu 4 keutamaan ni. Sembahyang tahajud ni sebagai satu motivasi. Pada tuan semua. Kalau tuan tak faham lagi tentang 4 ni, kalau tuan tak dapat lakukan sembahyang tahajud ni, Ustaz tak tahu macam mana Ustaz nak buat pada tuan-tuan semua. Tak tahu macam mana dah. 4 ni tuan semua satu motif. Ustaz pun tengok 4 ni pun, ya Allah. Rasa berkobar-kobar. Kalau tak terbangun tu rasa, Allah Akbar, rasa bersalah betul. Rasa bersalah, rasa rugi, rasa macam mana. Ada satu ketika ni, Ustaz tengah demam. Macam mana tidur, ya Allah. Selalu Ustaz sedar tu. Allah Ta'ala kejut lah gitu. Allah Ta'ala kata, aku bagi kau tidur lah. Syariah aku bagi kau tidur sampai azan subuh lah. Tidur dah. Niat nak bangun sembahyang tahajud dah. Dah tahu dah 4 perkara ni, nak bangun dia tidur. Sedar Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Apa boleh buat? Tapi cuma kecewa tu jangan kecewa lebih sangat. Sebab Allah Taala yang bagi kita tidur dan semua bagi kita tidur. Jadi insya-Allah kan kalau boleh tuan-tuan
tuan-tuan ni telah bangunlah malam. Okay, keempat perkara dah. Mungkin tuan-tuan sedang tu. Kali tulis empat perkara ni. Tulis elok. Yang ada yang mana yang boleh tulis, tolong tuliskan untuk sahabat-sahabat kita kan. Tolong tulis. Okay, Ustaz tengok soalan ni, ada soalan ni. Okay, Ustaz minta tolong yang saya PM maghrib tak dia. Okay. Tak apa, Ustaz balas kan. Okay. Kelebihan tajuk ni, Ustaz akan bagi Bob Mastro. Bob, okay. Ustaz insyaAllah. Ustaz akan bagi empat kelebihan. Yang mana empat kelebihan ni, yang kita jadikan dia sebagai satu motivasi. Satu motivasi untuk kita bangun malam. Walaupun 2 rakaat, tuan-tuan tak perlu buat banyak. Tuan-tuan buat 2 rakaat cukup dah. Buat 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir cukup. Tidur balik. Bukan tak ada tidur balik. Tak apa, tak ada masalah. Bagi yang kuat sikit, nak buat 4 rakaat, nak buat 6 rakaat, nak buat 8 rakaat, silakan. Nak buat sampai 12 rakaat pun silakan. Bagi yang kuat, bagi yang tak kuat, tak apa. Buat, tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan tidur, tuan-tuan buat bangun, sembahyang 2 rakaat, terus tidur. Sembahyang 2 rakaat, lepas tu witir. Jangan lupa witir, 3 rakaat terus tidur. Boleh, tak ada masalah. Tidak kena buat 8 kan. Kalau Ustaz, sama juga macam Ustaz. Hari Ustaz sihat, Ustaz buat 8. Hari Ustaz tak sihat, Ustaz buat 6. Hari Ustaz buat lagi. Hari Ustaz sihat sangat, tak sihat sangat, nak berdiri pun hidung sampai keluar, Ustaz buat 2. Ada juga, kita manusia ni ada lebih, ada kurang. 4 perkara duduk pada kita ni. Fakir, miskin, lemah, ni. Dhaif duduk pada kita ni. Fakir, miskin, lemah, dhaif duduk pada kita ni. Semua. Kita tak boleh buat apa dah semua. Okey, 4 perkara. Catat. Minta catat. Okey, minta catat. Okey, ada soalan kan? Ada banyak ni saya tengok ni. Okey, tulis. Okey, baca. Ayat 107 nak bangun tidur tu ayat 107 hingga 110 ni. Ayat surah Al-Kahfi. Surah ayat 107 surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sampai ke faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan sampai habis. Ayat ke-110 untuk kita bangun malam, memudahkan kita bangun malam. Itu surah Al-Kahfi. Ada sumia ada atas Okey. Okey, betul sampai 110. Okey, 4 kelebihan. Catat 4 kelebihan. Pertama, orang yang sembahyang tahajud yang mana Allah Taala kurniakan pada dia yang Allah Taala tak kurniakan pada sembahyang lain. Orang sembahyang lain. Orang yang tak sembahyang tahajud tak dapat ni. Orang yang tak sembahyang tahajud tak dapat ni walaupun dia sembahyang khusyuk 100%. Kalau orang sembahyang tahajud, walaupun dia tak khusyuk dan semua, dia dapat 4 perkara ni. 2 rakaat dapat 4 perkara. 2 rakaat ni tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan akan dapat 4 perkara. Masya-Allah, nak beritahu yang Allah Taala ni baik tuan-tuan semua. Baik kita je tak baik dah semua. Kita yang tak baik ni. Allah Taala baik tuan semua. Baik Allah Taala ni. Sembahyang 2 rakaat wipak. Siapa dia boleh buat ni? Kita. Kadang-kadang kita orang kaya ke? Orang bagi 2, kita bagi 1 je. Allah Ta'ala kita sembahyang 2 rakaat. Walaupun tak khusyuk, 4 perkara Allah Ta'ala dah bagi pada kita semua. Pertama, orang yang sembahyang tahajud, Allah Ta'ala akan mengangkatkan derajatnya dan letak di tempat yang lebih baik dan lebih mulia. Allah Ta'ala angkat derajat dah. Nombor 1. Siapa dia yang sembahyang tahajud, Allah Ta'ala angkatkan derajat dia dan letak dia pula. Allah Ta'ala angkat dia dan letak dia di tempat yang lebih baik dan lebih mulia tuan semua. Kalau kita kerja dan semua kita naik pangkat. Belum tentu lagi orang suka kat kita tuan semua. Belum tentu lagi. Kita naik pangkat, kita pergi daripada office B ke office A, kita naik pangkat. Belum tentu lagi orang di office A tu suka kat kita tuan semua. Bila kita naik pangkat. Betul tak? Betul tak? Kalau kita cikgu, naik jadi PK. Nak PK ham ke, PK ko ke, ataupun PK 1 kan ni. Untuk pentadbiran ke, belum tentu lagi orang cikgu-cikgu suka kat kita. Dan kalau kita dah fikir, kita naik pada pengetua ataupun guru besar, belum tentu lagi fikir kita suka pada kita, dan belum tentu lagi cikgu-cikgu dan guru-guru yang ada staf kita suka pada kita. Tetapi bagi orang yang sembahyang tahajud, Allah Taala angkat dia. Allah Taala angkat dia dan letak dia. Dah angkat, letak pula di tempat yang baik, yang lebih baik dan lebih mulia. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Di Madinah tuan semua, banyak suku sana. Di Madinah banyak suku. Dan setiap suku tu ada pemerintah dah. Dalam pemerintah ada seorang pula jadi pemerintah. Ibarat kita, dan setiap suku tu ada sultan. Dan atas sultan ada agung ni ada. Bukan senang dan semua. Bila pergi seseorang kita pergi nak ubahkan semua ni jadi tunduk pada seseorang tu. Tapi Rasulullah SAW dan semua, Rasulullah SAW
Okey, Allah Taala angkat dia dah. Allah Taala ada dia hijrah dan Allah Taala angkat derajat Rasulullah SAW dan letakkan sampai di Madinah tu semua orang tunduk pada dia, pada Rasulullah SAW. Nak tengok dah semua. Masya-Allah tabarakallah. Sampai di sana, sampai di Madinah ni semua orang tunduk pada dia. Semua orang tunduk. Semua serah. Aku serah pada Rasulullah, pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah dah semua. Ni kalau kita sembang tajuk, Allah Taala angkat derajat kita dan letakkan kita di tempat yang lebih baik dan mulia. Contoh, kalau kita sembang tajuk dan semua, tiba-tiba Allah Ta'ala angkat kita jadi pengetua. Kita tak mahu tak semua. Tapi Allah Ta'ala angkat kita. Angkat dah kita. Di situ dah semua. Fikir akan suka pada kita. Cikgu-cikgu akan suka pada kita. Kenapa? Kerana kita sembang tajuk dah semua. Walaupun 2 rakaat. Itu yang pertama. Yang pertama, Allah Ta'ala mengangkat derajat dan letakkan kita di tempat yang lebih baik dan lebih mulia. Ini janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala. Cuba tuan-tuan buka dalam ayat surah Isra ayat 79. Cuba buka. Mesti ada. Mesti ada tuan. Cuba buka ayat tu, tuan-tuan baca terjemahannya. Mesti ada. Di situ Allah Ta'ala angkatkan, letak kita ni, satu makam mahmudah. Okay, yang kedua, kita dibimbing oleh Allah akan segala pekerjaan kita. Allah Ta'ala bimbing kita. Kita kalau kita seorang peniaga, Allah Ta'ala bimbing kita. Dia bimbing, dia akan dorong kita, dia akan bagi kita pengetahuan, dia akan bagi kita jalan, yang mana kita jalan kita tidak nak tipu orang tak ada, kita tak timbul perasaan nak tipu, nak khianat orang tak ada, nak semuanya kita pergi, kita dengan ikhlas hati kita buat, dengan kerana Allah Ta'ala kita buat, nak buat amalan pun senang. Sebab apa? Sebab kita semua pekerjaan kita ni dibimbing Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bimbing sendiri kita. Allah Ta'ala bimbing sendiri dengan kita insya-Allah. Ni dua semua. Ni kelebihan ni. Kelebihan yang Allah Ta'ala janji yang mana tidak ada pada sembahyang lain. Untuk sembahyang tahajud saja. Yang ketiga dah semua. Allah yang sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat, Allah Ta'ala membebaskan segala kesulitan dengan jalan yang terbaik. Ada masalah, ya Allah. Melata masalah pun datang masalah, Allah Ta'ala selesaikan. Allah Ta'ala membebaskan sekarang. Nak datang masalah, macam kau lain. Kita orang kadang-kadang kita kadang-kadang COVID-19 ni, orang lain semua susah. Kita biasa, tenang. Allah Ta'ala bebaskan kita daripada kesusahan. Orang lain kena COVID, kita tak kena. Padahal kita sama juga pergi berjalan tempat orang, pergi shopping juga. Masa shopping, pergi pasar, pergi ke Aeon, pergi Tesco, pergi Giant dan semua dia. Orang lain balik kena, kita tak kena. Allah Ta'ala akan bebaskan kita daripada segala kesulitan. Kita nak orang lain nak buat kerja payah, kita senang kerja, mudah ya. Orang lain pergi traffic jam, kita traffic jam. Allah Ta'ala bimbing kita. Allah Ta'ala bebaskan segala kesulitan. Nak pergi, jangan pergi sana, jam. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita orang sembahyang tahajud, kita yakin. Kita pergi, Allah Ta'ala bebas kita. Ni Ustaz dah cerita, Ustaz cerita lah. Satu motivasi lah. Satu motivasi untuk tuan-tuan, satu motivasi untuk Ustaz juga kan. Ustaz kadang-kadang tuan semua, kita nak pergi baca kitab di Kota Damansara. Kadang-kadang jam tu. Jam dah ada section 6 dia tuan nak pergi ke Kota Damansara. Allahu Akbar. Waktu tambah pula kalau pukul 8 pagi, orang nak masuk kerja pukul 9 tu, memang traffic jam macam kalau kita cakap kasar lah dia, traffic jam gila. Traffic jam gila. Memang jam gila sungguh. Jam gila tunggu semua. Kalau pergi mana? Pergi lalu ke Bukit Jelutong. Jam juga dah semua. Situ lori penuh pula depan tu. Kata orang penuh. Kalau lalu ikut Batu Tiga. Sama juga dah semua. Kereta berduyun-duyun. Dulu ada tu, sekarang tak ada tu. Makin penuh. Kereta berasak-asak nak pergi. Nak sampai ke Kota Damansara memang sukar, payah lah, tepat pada masa kelas yang dijalankan semua. Tapi tuan-tuan semua, Ustaz yakin kita sembahyang tahajud, orang yang sembahyang tahajud dan semua, Allah Ta'ala bebaskan segala kesulitan. InsyaAllah turun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Baca li'ila fi Quraisyin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-saif sampai habis sebanyak 3 kali. Minta ni hati orang yang baca, orang yang nak keluar satu pekerjaan bila dia baca li'ila fi Quraisyin ni, kita takut pekerjaan kita takut pekerjaan kita tak sempurna, tak selesai, apa yang semua. InsyaAllah bila tuan-tuan baca li'ila fi Quraisyin 3 kali, Allah akan sempurnakan segala. Dan Allah Ta'ala sempurnakan pekerjaan tuan semua, dan Allah permudahkan segala pekerjaan tu semua. Tambah kali kita sembahyang tahajud pula. Sembahyang tahajud, nak pergi, Ustaz nak pergi, kita sembahyang tahajud, nak keluar. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Aku tawakal dengan nama-Mu ya Allah, aku tawakal. Allah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Kau, dengan Kau saja Allah. Baca li'ila fi bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi, baca li'ila fi Quraisyin sampai habis 3 kali, start kereta terus pergi. InsyaAllah sampai tu semua. Sampai
Sampai kita sampai tu banyak masa boleh makan nasi belauk lagi tuan semua. Sampai di Kota Damansara section 7 tu, okey. Duk masuk dalam garaj, orang tak ada gitu semua, siap makan dengan rumah ustaz. Makan nasi tu. Makan nasi apa setiap semua, nasi belauk anak ustaz buat apa semua. Okey, minum air, relax dulu barulah masuk dalam masjid. Tu pun dah masa panjang boleh sembahyang sunat duha, boleh sembahyang baca Quran, boleh baca husun, boleh baca macam-macam boleh baca, boleh buat dah. Nak bagi tahu tuan semua. Dan kalau ikut sebenarnya dari segi logik akal memang lambat sampai. Memang lambat sampai. Dan pasal ustaz tak ada jalan lagi, 2 jalan saja yang boleh pergi ke Kota Damansara. Itu nak beritahu ni. Allah Taala bebaskan segala kesulitan dengan jalan yang terbaik. Terbaik bukan jalan baik, yang terbaik dah semua. Okey, anda betul rujukan. Okay, ayat kelebihan pertama, tuan-tuan boleh rujuk ayat 79. 79. Okey, kelebihan kedua, tuan-tuan boleh rujuk kelebihan kedua, tuan-tuan boleh rujuk pada ayat 80. Ayat 80 tuan semua. Dan kelebihan ketiga, tuan-tuan boleh rujuk pada ayat 80 surah Al-Isra. Dan yang keempat dia semua. Yang keempat dia semua, sekiranya berlaku sesuatu benda, sesuatu buruk yang berlaku dia semua, Allah Ta'ala sendiri akan tolong kita tanpa apa-apa perantaraan. Tanpa perantaraan malaikat pun. Mengikut ustaz-ustaz yang takrir. Ustaz Adi Hidayat dia kata, Allah Ta'ala akan tolong kita tanpa apa perantaraan. Tidak ada malaikat bertolong kita. Allah Ta'ala tolong kita. Allahu Akbar, tabarakallah. 2 rakaat saja tuan semua. 2 rakaat kita sembahyang tahajud. 4 perkara Allah Ta'ala bagi. Pertama, Allah Ta'ala angkatkan derajat kita dan letak di tempat yang lebih baik dan lebih mulia. Yang kedua, dengan sembahyang tahajud 2 rakaat saja tuan semua, Allah kita akan dibimbing oleh Allah akan segala pekerjaan kita. Yang ketiga tuan semua, 2 rakaat sembahyang tahajud Allah Taala membebaskan kita segala kesulitan kita dan dengan jalan yang terbaik. Yang keempat, 2 rakaat sembahyang tahajud tuan semua, Allah Taala sekiranya berlaku musibah ke atas diri kita, musibah, aksiden ke ataupun apa-apa kesulitan ataupun bencana kat diri kita ataupun apa-apa musibah kat diri kita, Allah Taala sendiri akan bantu kita tanpa apa perantaraan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Inilah tuan semua. Ayat yang dapat ayat 80 tadi semua. Ayat 80 ada 3 tadi. Ayat 79 pertama dan semua kelebihan pertama, ayat 80 ada kelebihan kedua, kelebihan ketiga dan kelebihan sebenarnya kan tuan-tuan dan puan-puan kan nak istiqamah ni kita kena minta doa dengan Allah Taala. Kena minta doa dengan Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak buat sendiri-sendiri. Tak boleh dah semua. Istiqamah. Kena minta, Ya Allah, bagi aku kekuatan istiqamah, Ya Allah. Bagi kalau istiqamah dalam aku nak buat amal, Ya Allah. Bagi istiqamah. Kena minta dan kena minta. Kita kena nangis pada Allah Ta'ala. Kena nangis dan rayu pada Allah. Ya Allah. Ya Allah, aku tahu, Ya Allah. Segala ketetapan yang telah kau beri kepada aku, kau dah bagi pada aku. Cuma, Ya Allah, aku nak ngadu hal, Ya Allah. Aku nak ngadu hal saja, Ya Allah, pada kau, Ya Allah. Bagilah aku istiqamah, Ya Allah. Bagilah aku istiqamah dalam beramal, Ya Allah. Ya, aku boleh istiqamah ke dalam sembahyang duha, istiqamah aku dalam sembahyang rawatib, istiqamah aku dalam sembahyang tahajud, istiqamah aku dalam sembahyang isyraq, istiqamah aku dalam sembahyang sunat taubat, istiqamah aku dalam sunat witir. Kita istiqamah dalam Quran. Minta semua dah minta. Insya-Allah tuan semua. Ni kita ngadu hal dengan Allah Taala. Waktu yang paling bagus dengan dah malam. Waktu sembahyang tahajud tu lah. Ya Allah, aku susah, Ya Allah, aku susah, Ya Allah, sekarang Covid, Ya Allah, engkau tahu, Ya Allah, engkau Maha itu yang akan Covid, Ya Allah. Aku susah, Ya Allah, aku bekerja hanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, Ya Allah. Kan ni aku tidak ada duit, Ya Allah, aku tidak ada duit, Ya Allah. Ni aku tidak ada duit, Ya Allah. Aku tidak ada rezeki, Ya Allah, beri aku rezeki, Ya Allah. Ni Allah. Insya-Allah tuan semua ada orang akan hantar. Ada orang akan hantar makanan pada kita, insya-Allah. Ya, tuan-tuan jangan risau, jangan takut dah semua. Insya-Allah rezeki Allah Taala dah tetapkan kita. Bila tak ada rezeki, walaupun tak ada, selagi ada satu biji beras, satu biji nasi ni sebagai rezeki kita, Allah tak akan tarik nyawa kita dah semua. Dia tak akan tarik nyawa kita selagi ada walaupun satu biji beras, satu biji nasi, ya, satu butir gandum untuk kita makan, begitu Allah tak akan tarik nyawa kita. Mereka kalau dah tak ada, kosong dah tak ada rezeki, Allah tak akan tarik nyawa kita. Itu dah tuan. Jangan risau dah, insya-Allah. Minta je, cuma bangunlah. Tuan tak bangun pukul apa, Ustaz beritahu lah. Tadi aku tak beritahu. Tapi paling bagus, the best ialah pukul 3.30 lah. 3.30. Bangun ke 3.30. Ya. Elok bangun ke 3. Bangun ke 3, mandi bersih badan tu. Bersih badan. Kalau bangun tu bangunlah. Baca doa sikit. Jangan tak bangun, jangan pakai terus. Bangun doa. Dan tuan-tuan, hati-hati orang macam Ustaz, umur macam Ustaz ni, kalau abang-abang, kakak-kakak dia yang mana usia dengan Ustaz ni, okay. Kalau bangun tidur tu jangan terus terjah bangun, nanti kena stroke, jangan stroke, nanti terkejut, nanti darah nak ke kepala, kena stroke tuan semua. Ramai orang kena stroke sebab waktu bangun macam tu. Dia bangun terkejut terus bangun. Tu akan jatuh tu.
Bangun perlahan-lahan, bangun perlahan-lahan. Kalau katil kita turunkan kaki kita dulu, kaki kiri duduk turun ke. Turun elok tangan kaki kanan, kaki kita turun dulu. Duduk, relax dulu, okey. Dulu baru kita baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur kepada Allah Taala. Tak boleh baca doa tu, tak ingat ustaz tak ingat doa tu. Tak apalah, minta alhamdulillah. Sebab alhamdulillah ya Allah, engkau bangunkan aku setelah aku mati tadi. Kita mati, kita tidur mati, kita mati dah tu. Macam tengok orang mati macam mana? Tengok orang mati kan macam mana? Dia tidur, dia tak sedar dah. Kita tidur, ya Allah aku terima kasih, ya Allah engkau bangunkan aku. Kalau tuan dah hafal doa, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tu lebih baik lagi kan? Lebih baik. Tapi tak apa. Allah Taala dia tahu tuan semua. Kita tahu kita nak ngapal payah, kita ni benok ni, bebal payah dengan dia nak hafal ni, kita tak apalah. Ya Allah alhamdulillah. Sebab alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau bangunkan aku ya Allah, dan aku ni banyak dosa ya Allah. Kita bacalah. Kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca sekali, kemudian kita sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli, ampun dosaku ya Allah. Dan tiup pada tapak tangan, sapu kat muka sikit. InsyaAllah ulama kata kita tak ngantuk lagi bila dah sapu tangan ke muka. Kena masuk bilik air. Mandilah, mandi bersih badan, bersih sabun dulu, kena sabun biar fresh. Kita fresh kan, kita niat dalam hati masa mandi tu, ya Allah, aku mandi ni segarkan badan aku agar aku tak ngantuk, aku nak sembahyang tahajud ni. Tu kaedah yang mudah-mudah. Yang ustaz buatlah tu, ustaz tak cerita ni ustaz buatlah tu. Okey, keluar bilik air, ambil sembahyang tu, terus kita sembahyanglah. Kita sembahyang. Saja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat ni. Ingat duduk elok-elok ke? Duduk elok depan ni tu. Kalau sembahyang sunat taubat boleh, sunat taubat dulu kan tuan-tuan dah. Ada masa lah tuan-tuan sedap pukul 3.30 kan. Pukul 3 bangun mandi pukul 3.30 dah boleh start sembahyang. Pukul 3.30 sembahyang sunat taubat dulu kalau boleh. Nak sembahyang sunat hajat ke apa-apalah. Okey, kemudian baru kita sembahyang sunat tahajud. Okey, kita sembahyang sunat tahajud. Okey, ada setengah kata sembahyang sunat tahajud dulu, baru sembahyang sunat taubat apa semua. Ada setengah kata tak apa, tak kisah tuan semua. Tak kisahlah kan. Susunan tu tak apa. Kalau ustaz sembahyang sunat taubat dulu, sembahyang sunat hajat apa semua, lepas tu baru kita sembahyang sunat tahajud. Sembahyang sunat tahajud kena buat 2 rakaat. Buat permulaan ni buat 2 rakaat dulu. Kalau terlepas Fatihah pada rakaat pertama, okey. Ni ustaz bagi yang ringan dulu kan. Tuan-tuan boleh baca qul ya ayyuhal kafirun. Tuan-tuan baca qul ya ayyuhal kafirun sekali. Ni ustaz jamah hidung ni sebab apa tuan semua? Sebab hidung ustaz berair lagi. Masih belum sihat daripada demam dah. Tapi hidung masih berair lagi. Masih ada flu sikit lah. Tapi bukan COVID lah. InsyaAllah. Kalau COVID pun tak berjangkit dah. Tak berjangkit dah. Tapi Alhamdulillah setakat ni doa tuan-tuan. Semua doa mudah-mudah ustaz. Alhamdulillah ustaz terbebas dari COVID ni. InsyaAllah. Setakat ni duduk kat rumah, stay at home. Kita stay at home, stay tahajud. Kita stay tahajud. Okey. Lepas rakaat pertama, lepas baca Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Okey, rakaat kedua selepas Fatihah baca qul huwallah. Pendek-pendek aja, pendek aja tuan-tuan. Kemudian, okey. Semayang pada sujud terakhir. Kalau tuan-tuan semayang 2 rakaat lah. Kalau tuan-tuan semayang 8 rakaat, okey, sujud terakhir tuan-tuan semua. Okey. Kalau tuan-tuan, nanti kalau ayat ni tuan-tuan kena hafal lah. Ayat ni tuan-tuan kena hafal. Tak hafal tak payah baca. Kalau tuan-tuan tak hafal, tak usah baca lagi. Tapi yang mana-mana yang ustazah yang dah hafal, okey, tuan-tuan boleh baca. Baca ayat 80 surah Al-Isra. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau tuan-tuan mampu, tuan-tuan baca 41 kali. Dalam sujud terakhir baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira sebanyak 41 kali dalam sujud terakhir. Kalau tak mampu, okey, tuan-tuan baca paling sikit 3 kali. Paling sikit lah. Kalau tuan-tuan tak biasa sujud, ustaz saya tak boleh kalau sujud lama-lama nanti darah naik kepala saya pening, saya ada darah tinggi ustaz. Tak apa, baca 3 kali cukup. Orang baca, tapi jangan tak baca. Rugi tuan-tuan bila tuan-tuan tak baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Tu doa untuk nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu. Doa untuk nombor 2, nombor 3, nombor 4. Walaupun kita tak nak Allah Taala bagi, tapi kalau kita doa lebih lagi. Lebih lagi tuan semua. Yang lebih. Kalau boleh hafal boleh hafal. Malah tak sempat tak usah hafal, tak perlu hafal. Kalau mana dah hafal silakan. Kalau yang tak itu besok boleh hafal. Ayat pendek aja. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ayat 80 surah Al-Isra. Al-Isra. Boleh tuan semua? Okey. Kemudian selepas
Selepas tuan-tuan bagi salam, dah selesai sembahyang tahajud lah. Tak kira lah tuan-tuan sembahyang 2 rakaat ke, tuan-tuan sembahyang 4 rakaat ke, tuan sembahyang 6 rakaat ke, tuan sembahyang 8 rakaat ke, atau sembahyang 12, tak kisah. Dah selesai semua, dah selesai. Okey, Ustaz nak bagi satu amalan pada tuan semua. Catat satu amalan. Amalan pun ringan saja tuan, ringan saja. Ringan saja satu amalan. Tuan-tuan baca, okey. Tuan-tuan baca. Ringan saja. Ringan, amalan ringan saja. Okey. Boleh Start tu tuan-tuan boleh tulis kan? Tuan-tuan boleh tulis. Okey, tuan-tuan baca. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. 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 Baca tuan-tuan baca sebanyak 100 kali. Satu lagi tambahan, kalau tuan-tuan rasa ada masa, tuan-tuan ada masa, satu lagi zikir Ustaz bagi. Satu lagi zikir lah. Tadi astaghfirullah innallaha kana tawwaba. 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 Kita baca 100 kali. Kemudian tuan-tuan baca ya hayyu ya qayyum, 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 ya hayyu ya qayyum sebanyak 1000 kali. Sebanyak 1000 kali. Sekejap dah, tak lama tu, sekejap je. Ya hayyu ya qayyum pendek je. Ya hayyu ya qayyum, 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 ya hayyu ya qayyum. Okey, 1000 kali. Kena ingat bila sampai kat 100 kali. Okey, baca bila orang sampai kat bacaannya 100 kali, berhenti sekejap, tuan-tuan baca. Tuan-tuan baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Astaghis urut san ke urut sin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Tarfata ain Okey, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Baca sekali. Kemudian ya hayyu ya qayyum, 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 ya hayyu ya qayyum 100 kali pula. Okey, sampai 100 kali berhenti, baca dia ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum 100 kali pula. Berhenti. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Lepas tu ya hayyu ya qayyum sampailah 1000 kali. Maksudnya tuan-tuan kena berhenti 10 kali dan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain tu tuan-tuan baca kira macam 10 kalilah. Setiap kali 100 berhenti baca doa tadi. 10 kali 100 kali berhenti baca doa tu. Itu ni. Yang ni kan tuan-tuan rasa nak buat lah. Lupa baca Quran lah, baca Quran sikit, ambil Quran baca sikitlah. Kalau Quran, kalau tuan-tuan ada masa sikit baca Quran. Kalau tak ada, kalau tak sempat, okey. Kalau tak sempat nak baca Quran, okey, tuan-tuan boleh baca satu lagi. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 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 Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Kita minta ampun untuk saudara-saudara kita se-Islam dan umat Islam seluruh dunia tu semua. Berapa bilion tu semua ada orang Islam di seluruh dunia. Semua tu semua bila kita minta doa, Allah Taala akan masukkan dalam akaun kita tu semua. Masya-Allah tabarakallah. Dan waktu tu kalau kita berdoa, doa kita malaikat akan mengaminkan doa kita. Allahu akbar semua. Okey. Ini adalah biasa sembahyang tahajud tu semua. Yang tidak ada pada waktu-waktu lain. Ini adalah waktu Ustaz tekankan pasal sembahyang tahajud. Yang kena bangun tu semua, kena bangunlah, usahakan bangun. Jadi tuan-tuan dah tahu dah ada dah kita punya apa dah? Kita punya apa dah? Kelebihan tu dah ada kelebihan. Okay, kalau boleh tuan-tuan bacalah. Okey, dengan ni Ustaz ulang balik. Okey, Ustaz ulang balik. Ustaz balik. Takut insya-Allah. Okey. Malam bangun,
Jangan lupa dah semua, malam ni kita niat kan. Kita nak tidur, niat. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah Tuhanku, bangunkanlah aku untuk aku nak bangun sembahyang tahajud. Pukul berapa? Baca. Kalau nak sedap lagi, baca. Innal ladzina amanu wa aminus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tuan baca ayat surah Al-Kahfi tadi. Okey, sampai niat ya Allah Tuhanku, bangun aku pukul 3.30 atau pukul 4 boleh juga ni, insya-Allah. Boleh lah insya-Allah. Kalau boleh kita niat malam ni, pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ijazahkan pada anda semua. Semua anda yang mana yang tonton rakaman ni, tonton yang tonton rakaman ni dan tengok sewaktu sekarang ni, Ustaz ijazahkan amalan yang tak bagi pada tuan semua dan amalan kena sebarlah kepada ramai. Share lah page ni, video ni kepada orang lain untuk mereka sama-sama dapat manfaat pada. Okey, Ajas Tukum. Okey, sebut qabiltu ataupun saya terima. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ustaz mohon ampun dan maaf lebih kurang daripada tuan-tuan semua.